Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak pelajar semua bersama dengan Murabbi Azlina binti Ismun, seorang guru pendidikan Islam dari Sekolah Kebangsaan Temin, Sekolah Kluster Kecemerlangan, Jerantut Pahang Darul Makmur. Sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita pada kali ini, marilah sama-sama kita menadah tangan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan limpahkanlah ke atas kami khazanahmu. Wahai Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga dengan bacaan doa ini, sesi pembelajaran kita memperolehi keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga anak-anak dapat memahami isi pelajaran yang akan kita pelajari sebentar lagi, insya-Allah. Anak-anak sudah bersedia untuk belajar? Mari kita lihat apakah gambar yang Ustazah paparkan ini. Cuba anak-anak perhatikan. Apa yang anak-anak dapat lihat dari gambar ini? Dalam gambar ini ada kambing yang banyak dan ada seorang pengembala kambing. Anak-anak pernah tak mendengar kisah Nabi Muhammad SAW mengembala kambing? Tentu ada yang pernah dengar kan? Ya, ketika Nabi Muhammad SAW kanak-kanak, Nabi Muhammad SAW telah membantu bapa saudaranya Abu Talib mengembala kambing. Bukan senang ya anak-anak nak mengembala kambing, namun dengan kebijaksanaan yang dikurniakan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, baginda mampu menjaga dan menguruskan kambing-kambing yang banyak ini dan sihat membiak dengan baik. Hebat kan anak-anak Nabi Muhammad SAW? Baginda bijak menguruskan kambing-kambing tersebut. Selain daripada itu, baginda juga bersifat sabar, bertimbang rasa dan amanah terhadap kambing-kambing yang dipeliharanya. Baiklah anak-anak, apakah kaitannya kisah ini dengan tajuk pelajaran kita pada hari ini? Ya, betul tu. InsyaAllah kita akan belajar salah satu daripada sifat yang ada pada Nabi Muhammad SAW dalam kisah ini, iaitu kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW. Itulah tajuk pelajaran kita pada kali ini. Kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW. Sebelum itu, mari kita lihat objektif pembelajaran yang akan kita capai di akhir sesi pembelajaran ini. Pertama, anak-anak dapat menyatakan maksud fatanah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, anak-anak dapat menjelaskan keunggulan sifat fatanah Nabi Muhammad SAW melalui kisah kehidupan baginda. Dan ketiga, anak-anak dapat mencadangkan tindakan yang perlu diamalkan sebagai mencontohi sifat fatanah Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan seharian. Ustazah harapkan anak-anak yang hebat di depan Ustazah ini dapat memberi tumpuan yang sebaiknya, insya-Allah. Mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan fatanah. Fatanah bermaksud bijaksana, iaitu arif, mempunyai fikiran yang tajam dan sentiasa berhati-hati serta cermat dalam segala tindakan. Fatanah juga bermaksud berakal budi,
berakal budi, iaitu mempunyai akal fikiran yang baik dan waras dan menzahirkan perbuatan yang baik dari fikiran yang baik tadi. Seterusnya, Fatonah juga bermaksud pandai. Pandai, iaitu cerdik, pintar dan cerdas. Secara kesimpulannya, Fatonah bermaksud bijaksana, berakal budi dan pandai. Anak-anak, Nabi Muhammad SAW merupakan seorang rasul yang sangat bijaksana. Walaupun baginda tidak melalui proses pembelajaran secara formal sebagaimana kita anak-anak. Anak-anak mendapatkan pendidikan secara formal di sekolah kan, tetapi tidak bagi baginda. Namun Allah telah mengurniakan kebijaksanaan kepada baginda. Nabi Muhammad SAW sentiasa menggunakan kebijaksanaan baginda dalam kehidupan seharian baginda dan seterusnya di dalam dakwahnya. Dan untuk pengetahuan anak-anak semua, para rasul, iaitu 25 orang rasul yang wajib kita percaya mempunyai pemikiran yang kritis. Allah telah mengurniakan kepada mereka, para rasul ini, kebolehan untuk berfikir yang melebihi pemikiran manusia yang lain. Memberikan kebolehan berfikir, menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku. Para rasul dapat merancang strategi dakwah dengan berkesan menggunakan kebijaksanaan yang dikurniakan Allah kepada mereka. Ya anak-anak, itulah kelebihan yang Allah kurniakan kepada para rasul kita, iaitu sifat fatonah. Oleh sebab itu, kita wajib meyakini bahawa sifat fatonah ini adalah salah satu daripada sifat wajib bagi rasul. Seterusnya anak-anak, mari kita lihat keunggulan sifat fatonah Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita perlu belajar dan perlu tahu keunggulan sifat fatonah Nabi Muhammad SAW? Supaya kita dapat mencontohi dan mengamalkan apa yang Nabi ajarkan dan apa yang Nabi lakukan berdasarkan sifat fatonah baginda dalam kehidupan seharian kita pula. Dan seterusnya anak-anak, ini dapat membuktikan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Di sini Ustazah akan kongsikan beberapa kisah yang menunjukkan keunggulan, kehebatan sifat fatonah Nabi Muhammad SAW. Pertama melalui kisah peristiwa peletakan batu Hajarul Aswad. Kisah yang kedua, strategi berhijrah Nabi Muhammad SAW. Kisah yang ketiga, Nabi Muhammad SAW telah mempersaudarakan kaum Aus dan juga Khazraj. Kisah yang keempat, Nabi Muhammad SAW membentuk piagam Madinah. Dan kisah yang kelima, Nabi Muhammad SAW sebagai seorang usahawan yang unggul. Mari dengarkan bersama-sama. Kita pergi kepada kisah yang pertama. Peristiwa peletakan batu Hajarul Aswad. Apa itu batu Hajarul Aswad anak-anak? Hajarul Aswad merupakan batu hitam yang terdapat di penjuru Kaabah. Peristiwa ini berlaku ketika itu Nabi belum dilantik menjadi Rasul. Telah berlaku satu banjir besar di Mekah yang telah menyebabkan batu Hajarul Aswad beralih dari tempat asalnya. Apabila keadaan telah kembali pulih, telah berlaku satu pertelingkahan dan perbalahan antara pembesar-pembesar kabilah tentang siapakah yang lebih layak untuk meletakkan batu Hajarul Aswad ke tempat asalnya. Jadi, dengan kebijaksanaan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW telah mencadangkan agar setiap pembesar kabilah tersebut memegang setiap bucu kain untuk meletakkan Hajarul Aswad ke tempat asalnya.
Anak-anak boleh lihat pada gambar di sebelah ini. Nampak kan? Para pembesar kabilah-kabilah tersebut memegang setiap bucu kain dan meletakkan Hajarul Aswad di tempat asalnya. Tindakan Nabi Muhammad SAW ini telah dapat meleraikan pertelingkahan dalam kalangan kabilah Arab ini. Ini jelas menunjukkan kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW dalam menyelesaikan masalah tersebut. Seterusnya, kita lihat kisah yang kedua. Strategi berhijrah Nabi Muhammad SAW. Dalam peristiwa ini, kita akan dapat lihat bagaimana kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW mengatur strategi baginda ketika berhijrah ke Madinah. Nabi Muhammad SAW tidak menggunakan jalan biasa yang digunakan oleh masyarakat Arab untuk berhijrah ke Madinah. Sebaliknya, baginda menggunakan jalan lain dengan bantuan Abdullah bin Uraqid, seorang yang bukan beragama Islam. Ya anak-anak, kenapa Nabi Muhammad SAW memilih jalan yang lain? Kerana pada waktu itu, Nabi diancam oleh kaum musyrikin Quraisy yang ingin membunuh baginda. Jika baginda melalui jalan biasa, sudah tentu baginda akan ditangkap. Jadi, dengan kebijaksanaan baginda telah memilih untuk menggunakan jalan lain bagi mengelak dari ditangkap oleh kaum Quraisy. Bijaknya Nabi Muhammad SAW kan anak-anak? Anak-anak pun mampu untuk merancang strategi seperti ini, insya-Allah. Seterusnya, kita lihat pula kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW dalam kisah yang ketiga, iaitu Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan kaum Aus dan Khazraj. Siapakah kaum Aus dan Khazraj ini? Mereka merupakan penduduk asal di Madinah. Mereka sering bertelagah. Justru Nabi Muhammad SAW telah mempersaudarakan mereka dan diberi nama kaum Ansar. Setelah berhijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW telah mempersaudarakan pula kaum Muhajirin dan juga kaum Ansar. Siapa pula kaum Muhajirin ini? Kaum Muhajirin ialah kaum Muslimin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dan kaum Ansar ialah penduduk asal di Madinah. Dengan kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW, baginda telah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Tindakan Nabi Muhammad SAW ini telah menjadikan semua kaum muslimin di Madinah bersatu padu dan digeruni oleh musuh. Ya, anak-anak, cuba anak-anak lihat di sekeliling anak-anak ketika anak-anak berada di sekolah. Jika kita mengamalkan kerjasama yang baik antara satu sama lain, kita sentiasa bersatu padu, insya-Allah sekolah kita akan menjadi sebutan dan sentiasa meraih kejayaan dalam pelbagai bidang. Baiklah anak-anak, kita sambung kisah seterusnya, kisah yang keempat, di mana Nabi Muhammad SAW menunjukkan keunggulan sifat fatanah baginda dalam kisah membentuk Piagam Madinah. Apa itu Piagam Madinah anak-anak? Perlembagaan bertulis yang pertama dalam Islam, peraturan dan perjanjian di Madinah. Apabila Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, Nabi telah mewujudkan Piagam Madinah, yang mana dalam Piagam Madinah tersebut mengandungi prinsip-prinsip penting hubungan penduduk Madinah seluruhnya, yang mana terdiri daripada orang-orang Islam dan juga orang bukan Islam. Itulah kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW dalam memastikan negara Madinah berada dalam keadaan yang baik dan harmoni.
Seterusnya anak-anak, kisah yang kelima ialah Nabi Muhammad SAW sebagai seorang usahawan yang unggul. Rasulullah SAW merupakan seorang usahawan yang berjaya. Baginda telah diamanahkan untuk menguruskan perniagaan milik Sayyidatina Khadijah. Ya anak-anak, semasa baginda menjalankan urusan perniagaan tersebut, baginda telah mengamalkan nilai-nilai murni sehingga ramai yang tertarik dengan sikap dan sifat baginda. Apakah nilai-nilai murni yang diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW? Yang utamanya tentulah bijaksana. Seterusnya, Nabi sentiasa bermanis muka, bercakap dengan sopan, menghormati pelanggan, bersikap jujur dan amanah serta tidak pernah berbohong. Dengan kebijaksanaan dan kejujuran baginda dalam perniagaan, baginda telah memperolehi keuntungan yang lebih berbanding dengan usahawan-usahawan yang lain. Jelaskan anak-anak dengan sifat kebijaksanaan baginda menguruskan perniagaan tersebut mencapai kejayaan dan keuntungan yang besar. Jadi anak-anak, sebagai seorang pelajar, kita hendaklah sentiasa mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan kita untuk menjadi seorang yang berjaya. Ya anak-anak, itulah 5 kisah yang menunjukkan keunggulan sifat fatonah atau kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya banyak lagi kisah-kisah lain yang menunjukkan kebijaksanaan baginda. Jadi selepas ini, bolehlah anak-anak mencari dan membaca kisah-kisah yang berkaitan dengannya ya. Baiklah anak-anak, sekarang mari sama-sama kita dengarkan sahabat kita ini berpantun. 5 kisah kebijaksanaan Nabi menjadi panduan kita umatnya. Ayuh kawan, kita contohi sifat fatonah dari baginda. Nilai murni kita amalkan untuk menjadi masyarakat harmoni. Ingat kawan, jangan abaikan, hidup kita pasti diberkati. Ya anak-anak, ingat, mari kita amalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan untuk mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.